Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Mas Soib. Saya merupakan anak tunggal dalam keluarga. Saya juga seorang pelajar tingkatan 5 yang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya, Rengit, Batu Pahat, Johor. Di sekolah, saya menyandang jawatan sebagai pengawas sekolah. Hobi saya sewaktu waktu lapang, saya suka membaca buku, terutamanya buku-buku agama, sejarah, dan novel-novel thriller. Baiklah, sebelum saya memulakan bicara, saya ingin menyampaikan sebuah pantun yang saya cipta. Telingkah tercetus tertegaknya Roma, kembar bersaudara, sungguh bijaksana. Bernama Augustus, Maharaja pertama, bermulanya era Pax Romana. Maka dengan pantun itu, Yana amatlah berkait rapat dengan buku yang saya baca, yang berjudul Bermulanya Rome Menuju Empire. Buku ini ditulis oleh 3 orang penulis hebat, yaitu Dr. Afaris Abdul Razak, yang mendapat gelaran Al-Hafiz, juga PhD dalam bidang falsafah. Yang kedua, Mustafa Kamal Kuyasin, juga mendapat gelaran Al-Hafiz. Dan yang ketiga, Muhammad Syukri Abdul Hamid. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh PTS Publication dan mempunyai 171 halaman bercetak. Apa yang menariknya tentang buku ini, Yana mengambil masa selama 7 tahun untuk disiapkan, termasuk hasil usaha merakam image sisa-sisa peninggalan tamadun ini. Buku ini mengandungi 5 bab kesemuanya, tetapi Empire Rome difokuskan pada bab keempat dan bab kelima. Asal-usul perkataan Rome masih lagi dikaji dan diperdebatkan sehingga ke hari ini. Namun, terdapat 2 cadangan yang masyhur, yaitu dari bahasa Yunani bermaksud kekuatan dan dari bahasa Etruskan bermaksud puting, merujuk kisah Remus dan Romulus yang disusukan oleh seekor serigala. Kisah ini amalah epik. Yana bermula apabila Remus dan Romulus dimasukkan ke sebuah bakul lalu dihanyutkan ke sungai Tiber akibat kekejaman datuk saudaranya sendiri, yaitu Amulius. Bakul ini mengikut aliran sungai lalu tersangkut pada akar pokok buah tin dan dijumpai oleh seekor serigala bernama Lupa lalu disusukan dan dijaga. Tidak lama kemudian ada seorang pengembala kambing menjumpai mereka lalu dibesarkan olehnya. Apabila usia mereka sudah menginjak dewasa, mereka mahu membuka sebuah penempatan, namun berlakunya pertelingkahan antara mereka berdua. Akibatnya Remus terbunuh. Maka Romulus membuka sebuah kota di Bukit Palatin yang diberi nama Roma pada 21 April 753 sebelum Masehi dan mengamalkan sistem beraja. Pada 509 sebelum Masehi, sistem ini berakhir dan Rom menjadi sebuah republik selama 500 tahun sehingga datangnya Julius Caesar, yaitu seorang ahli politik dan jenderal tentara yang masyhur di Rom. Antara semangat Julius Caesar ini ialah memperkenalkan kalender Julian yang mempunyai 365 dan suku hari. Tetapi akhirnya Julius Caesar ini dibunuh oleh Brutus yang kononnya dianggap anaknya sendiri dan kira-kira 60 orang yang lain. Peristiwa ini digelar Ides of March yang berlaku pada 15 Mac 44 sebelum Masehi. Maka berlakulah perang saudara antara Octavian, yaitu anak angkat pada Julius Caesar, dengan Mark Antony, orang kanannya sendiri, yang menyumbang kepada terasasnya Empire Rome. Maharaja pertama Empire Rome ialah Maharaja Augustus, atau sebelum ini dikenali sebagai Octavian. Beliaulah yang menukar sistem republik kepada Empire pada 27 sebelum Masehi. Antara sumbangan Maharaja Augustus adalah pada zaman pemerintahannya muncullah era Pax Romana, yaitu kedamaian Rom. Beliau juga meluaskan tanah jajahannya ke 16 buah negara terkenal, antaranya Portugal, Spanyol, Switzerland, Turki, Mesir, dan beberapa negara selebihnya. Selain itu, adanya jalan raya dan surat menyurat secara rasmi. Seterusnya, meluaskan sungai dan membina saluran air, dan sebagainya. Selepas kematian Maharaja Augustus pada 14 Masehi, Empire Rome kini dikenali sebagai dinasti Julio Claudia, merujuk 5 maharaja yang datang dari rumpun keluarga yang sama, yaitu Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, dan Nero. Empire ini bertahan selama 1400 tahun lamanya. Pepatah Inggris ada mengatakan, kota Rom tidak dibina dalam masa sehari. Maka begitulah rentetan bagaimana Rom dari sebuah kota menjadi republik, kemudian empire. Pengajaran yang saya perolehi dari kisah Empire Rome ini ialah kita perlulah sabar dalam menyelesaikan sesuatu masalah agar tidak timbulnya pergaduhan. Selain itu, kita hendaklah bijaksana dalam rangka strategi untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, kita mestilah berdaya usaha untuk memajukan sesebuah negara dengan menghasilkan karya-karya kreatif.
Kisah ini juga amatlah memotivasikan diri saya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pengawas dengan baik dan membina sifat-sifat kepimpinan serta keyakinan dalam diri saya. Akhir kata, saya ingin sisipkan kata-kata dari Marcus T. Cicero, yaitu seorang peguam yang masyhur di Rom. Beliau berkata, sebuah bilik tanpa buku ibarat tubuh tanpa jiwa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.